Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali kita ke dalam siri latihan PPCOM 2021 set soalan B. Jadi hari ini kita cuba selesaikan soalan yang ketiga, iaitu beza usia shilling 2. Tiga keping shilling telah dihasilkan. Diberi tahun ketiga-tiga shilling tersebut dihasilkan. Anda dikendaki mengira beza usia maksimum bagi shilling tersebut. Input format 3 integer A, B, C yang masing-masing mewakili tahun shilling pertama, shilling kedua dan tahun shilling ketiga dihasilkan. Constraint ABC adalah antara 1000 hingga 3000. Output format 1 integer yang mewakili beza usia maksimum shilling tersebut. Okay. Usia maksimum. Beza usia maksimum. Maksudnya tahun yang terbesar tolak dengan tahun yang terkecil. Jadi sampel input 1939 1941 2021. Sampel output 82. Jadi explanationnya, penjelasannya adalah 2021 tolak dengan tahun terkecil 1939. Maka akan dapat jawapan dia 82. Okey, sekarang mari kita cuba tulis kod atau cara menggunakan bahasa pengaturcaraan Python 3. Okey. Okey, kita mulakan dengan arahan untuk input, iaitu bagi nama tahun sama dengan input dot split. Okey, kerana kita tahu arahan input ini menyimpan data jenis string, maka kita kena ubah jenis data tersebut kepada integer. Kita boleh gunakan arahan for I in range. Okay. Bermula daripada 0 hingga 3. Kenapa 0 hingga 3? Okey. Jadi input dot split tadi akan menghasilkan data dalam bentuk list atau senarai. Maka senarai pertama ataupun tahun yang pertama yang diinputkan adalah tahun dengan indeks 0. Maka sebab itu kita mulakan dengan 0 di sini. Okey, 0 di sini. Dan kita stop sebelum 3. Bermakna kita stop pada indeks yang kedua. Jadi ada 3 di situ, iaitu indeks 0, 1 dan 2. Jadi dia berhenti sebelum yang ketiga. Okey. Dan arahan dia ialah tahun I sama dengan integer tahun I. Okey. Di mana tahun 0 akan ditukar kepada integer dan dia ulang lagi tahun 1 ditukar kepada integer, ulang lagi tahun 2 tukar kepada integer dan dia stop di situ. Okey.
Okey, kemudian kita boleh buatlah pengiraan matematik untuk mencari beza tahun. Jadi kita boleh bagi nama beza sama dengan tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir adalah tahun dengan indeks 2. Okey. Tolak dengan tahun yang pertama, iaitu tahun dengan indeks 0. Okay. Bagi yang masih belum jelas kenaan dengan indeks dalam list ini atau dalam senarai ini, boleh rujuk pada video yang terdahulu. Okey. Tetapi kita sambung balik ke sini. Tetapi tahun yang terakhir, iaitu tahun dengan indeks 2 tu, mungkin juga adalah tahun yang terkecil. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa tahun dengan indeks 2 adalah yang terbesar dan tahun dengan indeks 0 adalah tahun yang terkecil. Jadi untuk memastikan perkara ini, kita hendaklah menyusun tahun itu mengikut urutan menaik. Bila kita susun urutan menaik, maka tahun-tahun tersebut yang pertama atau dengan indeks 0 adalah yang terkecil dan tahun yang ketiga ataupun tahun dengan indeks 2 itu adalah yang terbesar. Okey, contoh contoh. Mungkin bila kita masukkan input pada baris pertama itu, mungkin tahun dia 1929, 2021, 1989. Jadi kita tidak boleh tahun 2 ini, tahun dengan indeks 2 tidak boleh tolak dengan tahun dengan indeks 0 di sini. Kerana tahun yang terbesar adalah di sini. Jadi kita kena susun dia supaya dia menjadi seperti ini. 1929, 1989, 2021. Barulah kita boleh tolak tahun yang ketiga ni tolak dengan tahun yang pertama. Jadi kena susun dahulu. Jadi untuk susun tu kita perlukan satu arahan, iaitu tahun sama dengan sorted. Okey, sorted kurungan tahun. Bila kita gunakan arahan ini, tahun yang diterima pada baris pertama, diterima dalam input ni, akan disusun mengikut urutan menaik. Maka tahun yang terakhir adalah tahun yang terbesar, dan tahun yang pertama tu adalah tahun yang terkecil. Bolehlah kita tolak beza sama dengan tahun yang terakhir tolak tahun yang pertama. Okay. Di situ kita bolehlah print output dia. Print tahun. Print beza. Kita nak beza. Arahan dia untuk mencari beza. Jadi kita boleh print beza di situ. Seterusnya mari kita uji kod atau cara ini. Jadi run code. Okey. Jadi sini kita tengok yang pertama. Ini yang saya katakan tadi. Yang pertama ni tak ada masalah sebab tahun yang terakhir adalah yang terbesar dan tahun yang pertama adalah terkecil. Yang kedua, kalau kita tengok ni. Kalau kita tolak saja tadi, tahun yang terakhir 1984 tolak 1942 akan jadi salah. Jadi kita kena
susun supaya yang terbesar ni duduk di belakang. Dan yang ini berada di tengah ni. Okey, begitu juga dengan test case 2. Kita tengok sini. Tahun 1000 mestilah berada di depan kerana dia terkecil. Dan barulah tahun 2979 tolak dengan 1000. Okey, test case yang ketiga begitu juga. Yang terkecil 1001 kita berada di depan. Yang terbesar 2981 berada di belakang. Sebab tu gunanya arahan sorted tadi. Okey, arahan ni. Okey. Jadi itulah cara ataupun kod atau cara bagi mencari beza tahun ataupun kod atau cara bagi soalan yang ketiga ini. Seterusnya, mari kita cuba selesaikan soalan yang keempat. Soalan yang keempat adalah jujukan huruf AG2. Okay. Problemnya, jujukan huruf berikut berulang alik antara huruf A dan G. Okay. Kita tengok sini. A, B, C, D, E, F, G. Dan dia reverse balik F, E, D, C, B, A. Kemudian dia sambung balik dengan B, bermakna yang terakhir adalah di sinilah, B di sini. Dan dia akan ulang balik A, B, C, D, E. Okey. Jadi ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 huruf. Okay. A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B. A itu adalah permulaan ulangan tersebut. Okay, diberi satu integer n. Anda dikendaki mencari apakah huruf yang ke n dalam jujukan tersebut. Sebagai contoh, diberi integer 12. Huruf yang ke-12 dalam jujukan tersebut adalah huruf B. Input dia satu integer n yang mewakili kedudukan huruf dalam jujukan. Constraint dia n 1 hingga 1 juta. Output satu huruf iaitu huruf ke n dalam jujukan tersebut. Sampel input 12. Output dia B. Okay, jadi huruf yang ke-12 dalam jujukan tersebut adalah huruf P. Okay, kita tengok balik. Huruf yang ke-12. Ini pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah huruf B di situ. Dan contoh yang kedua adalah 27. Jadi output dia adalah huruf C. Jadi di sini tak cukup lah ni untuk 27. Okey, mari kita cuba
selesaikan masalah ini. Daripada maklumat yang diberi, kita tahu ada satu senarai huruf bermula dengan huruf A, B, C, D, E, F, G dan undur balik F, E, D, C, B. Okay, dan diulang balik dengan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Okey. Dan kita ada satu nilai N. Okay, N. Mana N ini merupakan kedudukan huruf. Kedudukan yang pertama, kedua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Jadi dalam satu senarai, kita nak menentukan huruf tersebut, kita menggunakan indeks. Okay. Kita boleh tulis di sini, indeks. Okay. Indeks ni dia bermula dengan kosong. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi ada 12 huruf, tapi indeks dia adalah 0 hingga 11. Jadi bagaimana nak menentukan kedudukan atau bagaimana nak menentukan huruf bagi satu-satu kedudukan tersebut? Oleh kerana kita ada 12 huruf, maka kita boleh bolehlah kita menggunakan arahan modulus. Bagi yang masih belum faham, modulus adalah hasil ataupun baki bagi hasil bahagi sesuatu nombor. Jadi modulus adalah baki. Baki bagi hasil bahagi satu nombor. Katakanlah kita nak mencari huruf yang ke-13. Okay, huruf yang ke-13. Okay, huruf yang ke-13, untuk mendapatkan 13, kita adalah huruf A dan huruf A ni adalah pada indeks 0. Okay, indeks dia adalah 0. B, 1 dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan huruf yang ke-13, jadi N modulus 12. Jadi N tu apa? N tu adalah 13 bahagi dengan 12. Kita tahu 13 bahagi dengan 12 adalah 1 dan bakinya adalah 1. Jadi sini 0. Maka kita perlu tolak dengan 1 supaya dia menjadi 0. Indeks dia. Okey. Indeksnya adalah N modulus 12 tolak dengan 1. Jadi untuk huruf yang ke-14, tengok indeks dia adalah 14 bahagi dengan 12. Kita dapat bakinya adalah 2. 2 ni ditolak dengan 1, maka jawapan dia adalah 1. Jadi indeks yang
1 di sini adalah B di situ. Dan seterusnya. Jadi itulah cara kita nak menentukan huruf jika diberi satu nilai N yang merupakan kedudukan huruf tersebut. Contoh satu lagi, jika diberi N tu sama dengan 100 katakan. Maka untuk mencari hurufnya, kita dapat 100 bahagi dengan 12. Kemudian, bahaginya itu ditolak dengan 1. Okey. Maka kita akan dapatlah kedudukan dia. Kedudukan ataupun indeks dia. Indeks yang mana? Bila dah dapat indeks, maka kita dapatlah huruf yang berkenaan. Okey. Seterusnya, mari kita cuba tulis kod atau cara berdasarkan cara pengiraan ini. Okay. Yang pertama adalah input, iaitu nilai N. N sama dengan integer input. Okay. N ni mewakili kedudukan. Dan yang kedua, kita ada satu senarai. Senarai huruf. Jadi senarai huruf ditulis seperti ini. Okay, square bracket. Dengan huruf yang pertama adalah A. Okay. A. B. C. D. E. F. G. F balik. E. D. C. Dan B. Jadi di sini kita ada 12 huruf A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Untuk memanggil huruf-huruf ini, kita boleh gunakan indeks. Mana huruf A ni adalah huruf dengan indeks kosong. Okay. Penjelasannya seperti ini, huruf dengan indeks kosong, maka dia adalah sebenarnya bersamaan dengan huruf A. Okay. Huruf dengan indeks 1 adalah huruf B dan seterusnya. Sehinggalah huruf yang ke-11. Huruf yang ke-12 sebenarnya, tapi kita huruf dengan indeks 11 lah. Iaitu yang terakhir di sini. Okay. Iaitu B. Okay. Ini penerangannya lah. Okay. Kemudian pengiraan dia tadi, seperti yang telah kita buat tadi, untuk menentukan huruf apa bagi sesuatu nilai N tu, kita menggunakan formula ini ataupun persamaan ini. Indeks sama dengan N modulus 12 tolak 1. Di sini kita boleh tulis indeks sama dengan N
modulus 12 tolak 1. Maka dari situ kita akan dapat nilai indeks dia. Dan untuk output print, apa yang kita nak print adalah huruf. Huruf mana? Huruf dengan indeks berdasarkan jawapan di sini. Okay, jadi kita tulis itu indeks. Okay, jadi itu saja kod arahan bagi menentukan huruf di dalam satu cara ini. Okay, mari kita cuba run dulu. Okey. Sekarang kita boleh tengok semua test case telah berhasil diselesaikan. Okay. Tekan huruf yang ke 27. Huruf yang ke 27 adalah huruf C. Jadi 27 modulus 12 atau 27 bahagi 12, bakinya tolak dengan 1. Mungkin jawapan dia 3 di sini ataupun C di sini. Okay, itu boleh kira sendirilah. Okey, itu saja untuk soalan yang ke-4. Okay, sehingga berjumpa lagi. Jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, bolehlah klik like ataupun komen jika ada apa-apa persoalan. Dan juga jika belum subscribe lagi, bolehlah klik subscribe. Dan juga banyaknya dan juga boleh share kepada kawan-kawan yang lain supaya ilmu yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Okey, sehingga bertemu lagi. Bye-bye.